dadah tumpas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dua lelaki diberkas bersama dadah jenis methamphetamine seberat 51 kg bernilai 2.57 juta ringgit di Kuala Kangsar, Perak. Operasi dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Perak berjaya menahan lelaki berumur 31 dan 33 tahun bersama 3 beg berisi dadah di dalam bonet kereta milik suspek. Pengarah JSJN Bukit Aman, Datuk Kau Kok Chim berkata sedikit tersebut mendapatkan bekalan dadah di negeri sebelah utara dan diseluduk menggunakan kereta di sekitar bandar tersebut. Untuk makluman, di sindiket ni telah buat operasi kita percaya dah 4 bulan. Daripada Disember tahun 2023 sehingga ditangkap pada semalam. Dan memang kita dapat maklumat dan kita adakan pengintipan ke atas sebab kita tahu selalu kerap dia berlaku kawasan yang melalui tempat itulah tempat yang mana kita buat tangkapan. Saringan awal pihak polis mendapati kedua-dua suspek positif dadah jenis methamphetamine dan salah seorang daripadanya mempunyai rekod lampau pelbagai kesalahan berkaitan dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Suspek direman selama 7 hari bermula 17 hingga 23 Mac depan bagi membantu siasatan. Seorang wanita berumur 40 tahun ditemukan meninggal dunia dalam bilik sebuah hotel dekat Johor Bahru, Johor pukul 3.30 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Raub Selamat memaklumkan kematian wanita itu disahkan penolong pegawai perubatan Hospital Sultanah Aminah HSA. Siasatan awal polis mendapati tiada sebarang unsur jenayah ataupun unsur pergelutan berlaku di dalam bilik hotel tersebut. Mayat dihantar ke Jabatan Forensik HSA untuk dibedah siasat bagi mengetahui punca kematian. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Orang ramai boleh menyalurkan maklumat kepada pegawai penyiasat di talian tertera. Seorang pemandu bas ekspres maut selepas bas yang dipandunya terlibat dalam kemalangan dengan sebuah trailer di kilometer 75.2 Lebuh Raya Utara Selatan di Gurun Kedah awal pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Cempedak, penolong penguasa bomba Muhammad Fauzi Razali berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 4.02 pagi tadi dan tiba di lokasi pada 4.19 pagi. Jelas beliau, pemandu bas lelaki berusia 42 tahun itu tersepit di tempat duduk dan ditemukan dalam keadaan rentung. Manakala dua penumpang berusia 29 dan 30 tahun cedera ringan. 6 mangsa lain berusia antara 19 hingga 57 tahun terdiri daripada seorang pembantu pemandu bas, 4 penumpang bas dan seorang pemandu lori trailer terselamat. Api berjaya dipadamkan kira-kira pukul 4.37 pagi. Mayat seorang lelaki warga Nepal lengkap berpakaian ditemukan terapung di kunci air Sungai Kelang, Seksyen 17 pagi semalam. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner ACP Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, laporan diterima daripada orang awam berhubung kejadian pada pukul 11.56 pagi. Polis mengesahkan identiti mangsa menerusi salinan pasport yang ditemukan pada mangsa. Hasil pemeriksaan forensik mendapati tiada sebarang kesan pergelutan atau kecederaan lain pada tubuh yang boleh menyebabkan kematian mangsa. Mayat lelaki warga Nepal itu dibawa ke Hospital Shah Alam untuk bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Orang ramai yang mempunyai maklumat lanjut diminta agar tampil membantu siasatan. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun yang dilapor hilang di kawasan perumahan awam Jalan Samping Ibu Negara pada Khamis lepas telah ditemukan pagi tadi. Ketua Polis Daerah Dang Wangi ACP Nur Delhan Yahya mengesahkan perkara itu dimaklumkan ibu kanak-kanak terbabit. Kanak-kanak itu ditemukan orang awam ketika sedang merayau seorang diri di kawasan berkenaan dan dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan. Setakat ini, 8 saksi telah diambil keterangan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Kes disiasat di bawah kertas inkuiri polis orang hilang.
Seorang lelaki warga Thailand maut digilir sebuah traktor dalam kejadian di Jalan Ladang Felda Aring 5 Gua Musang semalam. Kejadian dilaporkan berlaku ketika mangsa Puringkan Kaci 36 tahun sedang memunggah buah sawit di hadapan traktor terbabit. Menurut Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chung Fu, kemalangan berlaku apabila traktor dikatakan bergerak secara tiba-tiba menuju ke hadapan kerana brek tangan tidak ditarik dengan sempurna. Akibat pelanggaran, mangsa tercampak ke hadapan jalan yang berbukit dan kemudiannya digilis kenderaan terbabit. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Gua Musang untuk dibedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu hingga menyebabkan kematian. Seorang lelaki maut manakala adiknya melecur dalam satu kebakaran di Felda Tersang 1 raup awal pagi tadi. Mangsa Abdul Syukur Abdullah Suhaimin, 46 tahun, meninggal dunia selepas terjatuh di belakang rumah ketika ingin menyelamatkan diri. Manakala adiknya Abdul Hadi Abdullah Suhaimin, 39 tahun pula, melecur pada bahagian tangan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Datuk Dr. Wan Muhammad Zaidi Wan Isa berkata, 10 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Raup dan Sungai Koyan digerakkan ke lokasi kejadian. Kebakaran membabitkan rumah jenis sementara dan rumah jenis kekal itu dapat dikawal sepenuhnya pada 2.51 pagi sebelum menemukan seorang mangsa di bahagian belakang rumah. Mangsa kemudian disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan di tempat kejadian. Punca kebakaran masih lagi dalam siasatan. Cubaan sindiket bawa parti keluar ke negara asing termasuk melalui jalan tikus meningkat pada bulan Ramadan dan untuk mengekangnya operasi penguatkuasaan di Pergiat Maritim Malaysia. Bulan puasa ni akan ramai, akan keluar. Dia akan cuba berhari raya di kampung mereka lah, yang mana yang tak ada pengenalan diri ni, biasanya dia akan cari jalan tikus ni untuk bergerak. Maksudnya parti seludup keluar lah. Betul, parti akan seludup keluar. Dan cabaran selepas raya macam tu pula, dia akan masuk ke dalam Malaysia. Di Selangor, rondaan tertumpu di bahagian utara negeri. Secara generalnya kawasan Kelang di utara ni. Kelang sebab di sana dia orang tahu jalan tikus yang sebelum ni memang banyak di kawasan selatan ni, sebab kita dah banyak buat operasi, jadi dia orang tukar dia punya modus operandi dia naik ke utara. Yang kita tak expect, contohnya kawasan di Sekincan tu kan kawasan perikanan. Jadi dia cuba selinap ke sana lah. Pihaknya percaya sindiket guna bot nelayan dan bot laju untuk bawa parti ke tengah laut sebelum dipindahkan ke kapal lain untuk bawa mereka pulang ke negara asal. Pemilik bot tempatan diingatkan tidak bersekongkol dengan sindiket bagi mengelak dikenakan tindakan tegas. Banjir melanda beberapa buah negeri tahun lalu merekodkan kerugian keseluruhan hampir 1 bilion ringgit. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerugian membabitkan aset awam dan infrastruktur, kediaman, pertanian, premis perniagaan, kenderaan dan pembuatan. NADMA sedang menilai jumlah keseluruhannya, tetapi kita cara kasar menganggarkan kerosakan keseluruhannya mungkin hampir 1 bilion. Ini termasuk kerosakan utama ialah infrastruktur ya. Dan ini sedang dijalankan pembaikannya sama ada oleh JKR bagi jalan-jalan persekutuan dan jalan-jalan di luar bandar di bawah KKDW. Manakala untuk pembaikan rumah dan sebagainya, pengagihan kepada bantuan masa-masa banjir telah diagihkan oleh NADMA kepada pihak negeri dan daerah, Jawatankuasa Banjir Negeri dan Daerah.
Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW ditemui pemberita pada majlis santunan kasih Ramadan peringkat negeri Terengganu di Masjid Sultan Mahmud Bandar Al-Mutafi Billah Shah Dungun. Turut hadir Timbalan Menteri KKDW Datuk Robiah Wang dan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nuraini Ahmad. Sementara itu, pada majlis sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mahu pelaksanaan sistem sewaan tanah pertanian khususnya untuk penanaman sayur kepada pengusaha tempatan dikaji semula dan ini bagi mengatasi isu rakyat tempatan yang menyewa tanah kepada warga asing untuk diusahakan kerana kurang berminat dengan sektor 3D iaitu kotor, bahaya dan sukar. Kita tahu bahawa di kawasan-kawasan utama penanaman sayur, kawasan-kawasan itu telah diberikan secara leasehold, secara sewaan kepada rakyat tempatan. Tetapi rakyat tempatan yang memberikan peluang ini kepada rakyat asing. Dan saya fikir dalam perkara ini sistem itu telah baik dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya itu harus dilihat semula dan tentunya bahagian penguatkuasaan pihak tanah, pihak lembaga tertentu mesti mengambil tindakan dan kita harus melihat penyelesaiannya secara holistik. Insentif sebanyak RM5.23 juta diberikan bagi tujuan tadbir urus Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPK-KP Terengganu. Agensi yang diwujudkan. Bantuan fasa pertama itu diserahkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada majlis iftar santunan kasih Ramadan di Masjid Sultan Mahmud Bandar Al-Mutafi Billah Shah Dungun. Terdahulu Datuk Seri Dr. Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah menyampaikan watika pelantikan JPK-KP Terengganu kepada 766 buah kampung daripada 1046 kampung di seluruh negeri. Beliau turut menyerahkan geran sumbangan kepada 125 masjid dan surau dalam wilayah Ketengah berjumlah RM90,000. Turut diserahkan geran sumbangan Ketengah berjumlah RM30,000 kepada 6 madrasah dan pusat tahfiz berdaftar di wilayah berkenaan. Program Jelajah Santunan Kasih Desa di Terengganu merupakan program ketiga tahun ini selepas diadakan di Kluang, Johor dan Tanah Merah, Kelantan semalam. Tular muat naik mempersoal tindakan kerajaan berkaitan isu agama. Dakwa si penghantar Putrajaya tak sensitif dengan agama rasmi persekutuan. Dia turut menuduh tindakan itu dilakukan bagi menjaga hati masyarakat bukan Islam. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan terbabit adalah fitnah. Ia dipercayai sengaja dimuat naik penghantar bertujuan cuba memecah belah perpaduan antara kaum. Hakikatnya, semua isu yang dibangkitkan telah dijawab. Dengan kali terakhir hal berkaitan pengoperasian kantin sekolah semasa Ramadan dijelaskan. Bagi mengelak terus malukan diri dengan buat tuduhan melulu, penghantar tidak wajar hanya pandai bermain media sosial. Sebaliknya, individu itu perlu ikut sama perkembangan semasa menerusi sumber berita sahih. Henti sebar fitnah. Jangan biar kejahilan hukum diri sendiri. Memainkan isu 3R adalah kesalahan. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Kementerian Pertahanan sedang mengutamatkan perolehan kumpulan 2/3 buah kapal misi pesisir pantai LMS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pembinaan kapal berkenaan dijangka akan mengambil masa 3 tahun untuk disiapkan selepas perolehan berkenaan selesai. Pihaknya juga akan terus memberikan fokus terhadap pembinaan 5 buah kapal tempur pesisir pantai LCS yang tertangguh sekian lama agar berjalan lancar. Dia
sepatutnya dah lama siap tetapi tak siap, tapi kali ini kita yakin ia akan dapat disiapkan, di mana kita berharap menjelang November 2024 ia telah boleh mula untuk menjalani haba master test dan juga sea trial dalam bulan November ni. Beliau ditemui semasa majlis berbuka puasa bersama warga Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di Pangkalan TLDM Johor Bahru. Papar memerlukan bekalan air bersih sekurang-kurangnya 7 juta liter sehari JLH bagi memenuhi keperluan penduduk di kawasan terjejas akibat kemarau susulan masalah bekalan air kritikal di daerah itu. Ahli Parlimennya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata setakat semalam proses penghantaran air di kawasan terjejas hanya mencapai 1.18 JLH, jauh daripada kapasiti diperlukan oleh penduduk. Kita akan berusaha lagi untuk memohon bantuan daripada pelbagai pihak, termasuk kerajaan negeri, pihak-pihak swasta untuk membantu kita daripada dalam aspek untuk membekalkan lori-lori yang bersesuaian untuk kita menghantar bekalan air. Datuk Armizan yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ditemui media selepas meninjau proses penghantaran bekalan air bersih di Kampung Kuala Dalam Papar. Pada Rabu lepas, Jabatan Pengurusan Bencana Daerah Papar mengisytiharkan daerah yang terletak kira-kira 38 km dari Kota Kinabalu itu sebagai kawasan bencana kemarau berikutan krisis bekalan air berada pada tahap kritikal akibat cuaca panas. Met Malaysia menjangkakan cuaca kering dan panas dengan suhu melebihi 35 darjah Celsius akan berterusan untuk tempoh seminggu lagi. Perlis antara 17 kawasan di semenanjung Malaysia berada pada tahap 1 atau berjaga-jaga dengan suhu maksimum harian antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Tinjauan mendapati orang ramai menghadkan aktiviti luar dengan kebanyakannya dilaksanakan awal pagi atau lewat petang. Kan sekarang dalam keadaan bulan puasa, kita memang tidak boleh minum air. Minum air pada siang hari. Yang tu akan menyebabkan air dalam badan kita akan buka. Pada ni penduduk di sini lah, kalau masalah lah jadi cuaca ini, kita lebih baik kita berehat tempat yang teduh lain daripada cuaca haba. Kelak bila ada perlu saja. Nasihat Katun pada semua rakan-rakan supaya banyak minum air kosong masa berbuka dan jauhi aktiviti di luar. Langkah sewajarnya perlu diambil oleh orang ramai bagi mengelak strok haba. Beberapa cadangan dikemuka bagi mengatasi isu kepadatan murid di Sekolah Kebangsaan SK Cyberjaya. Ahli Parlimen Sepang Dato' Aiman Atira Sabu berkata ia termasuk penyuraian murid ke beberapa sekolah berhampiran sementara menanti bangunan SK2 Cyberjaya siap pada tahun 2028. Ada beberapa option. Pertama, penyuraian. Ini telah dibincangkan dengan Pejabat Pendidikan Daerah Sepang. Sebab apa pun mesti selaras, sinergi. Jadi daripada perbincangan itu, penyuraian telah pun dibuat ke beberapa buah sekolah berhampiran. Kita tak dapat elak, ada sekolah-sekolah yang mungkin sedikit jauh, tak dapat nak elak. Tetapi bila siap, mereka boleh balik ke SK2 Cyberjaya dan meneruskan pendidikan di situ. Beliau turut menyokong cadangan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sepang untuk menyediakan bangunan kelas kabin sementara menanti bangunan SK2 Cyberjaya siap. Tambahnya perkara ini akan dirujuk semula kepada Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk pertimbangan. Beliau berkata demikian selepas program sesi libat urus kempen hargai makanan elak pembaziran sempena bulan Ramadan bagi tahun 2024 di Bazar Ramadan Cosmoplex Bandar Baru Salak Tinggi Sepang.
Seramai 100 anak asnaf dan tahfiz diraikan pada program Malam Seribu Keberkatan dan Kerahmatan Iftar anjuran Masjid Muhammadi Angkasa Puri dengan kerjasama Yayasan Perkhemah. Program diadakan bagi mengimarahkan lagi bulan Ramadan di samping berkongsi rezeki dengan mereka yang memerlukan. Hari ini kita mengadakan satu program Majlis Iftar bersama dengan Yayasan Perkhemah, Persatuan Pengimport Kenderaan Melayu Malaysia, dan hari ini kita meraikan lebih kurang 100 anak yatim lah, asnaf daripada beberapa pertubuhan sekitar Lembah Kelang, dan sumbangan diberikan oleh pihak Perkhemah lah. Dan ini adalah anjuran bersama Masjid Muhammadi. Tahun lepas juga kita membuat satu program yang sama bersama Yayasan Perkhemah dan anjuran Masjid Muhammadi RTM. Seperti tahun lepas juga kita bekerjasama dengan Masjid Muhammadi RTM untuk menjayakan program ini kerana tempatnya agak luas dan juga kita pun mereka memberi kerjasama kepada kami untuk menjayakan program ini setiap tahun. Sumbangan diberikan berupa kelengkapan persekolahan dan juga duit raya. Kesemua anak asnaf dan tahfiz yang diraikan terdiri daripada Pertubuhan Kebajikan Baitul Hasan Ma'had Tahfiz Mitahul Ulum Hulu Langat dan Ma'had Tahfiz Al-Husni Jeram. Pelbagai lapisan masyarakat disantuni menerusi pelbagai aktiviti dianjurkan dalam program Jelajah Ramadan RTM 2024 di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik RTM Nasaruddin Abdul Muttalib berkata ia dibantu dengan kerjasama baik semua rakan strategik. Kerjasama daripada rakan-rakan strategik di Pulau Pinang ini amat baik. Kita mendapat kerjasama bukan saja daripada pihak NCER, begitu juga dengan pegawai pejabat daerah dan juga pihak Masjid Daerah Barat Daya yang memberi komitmen sepenuhnya dan sokongan sepenuhnya kepada program Jelajah Ramadan RTM edisi Pulau Pinang ini. Dengan rakan-rakan strategik dan juga kerjasama pihak Petron dan juga Masjid Daerah Barat Daya sendiri, kita buat borong gerai yang mana kita tentukan 4 buah gerai dan kita edarkan hasil borong gerai ini kepada orang ramai. Dan apa yang saya nampak sekali, orang ramai berpuas hati dan juga gembira dengan barang jodoh berbuka yang mereka perolehi. Ini program kita nak buat berlambuk, kita buat amal jariah untuk supaya peserta-peserta kita terlibat juga. Program yang bermula seawal 4.45 pagi itu berakhir sekitar jam 8 malam tadi. Antara program yang dijalankan adalah Qiyamulai, Subuh Macam Jumaat, Sahur Perdana, Kongsi Rezeki dan Edaran Bubur Lambuk. Sebanyak 72% peserta program Empower NCER di Pulau Pinang mampu menggunakan platform digital untuk pemasaran produk. Impak positif program itu dapat dilihat apabila secara purata pendapatan peserta meningkat 5 kali ganda berbanding sebelum menyertai program tersebut. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara NCIA Muhammad Haris Kadir Sultan berkata, menerusi program itu lebih RM1.5 juta pendapatan terkumpul berjaya dijana peserta sehingga tahun lalu. Program ni adalah untuk golongan B40. Kita nak keluarkan dia orang daripada kepompong kemiskinan. Bila kita keluar dari kepompong kemiskinan, jadi the whole family, keseluruh keluarga tu akan keluar. Itu yang tujuannya. Apa yang kita bagi? Kita bagi kursus jahitan, buat kuih. Kita tengok, kita buat profiling dulu. Apa yang dia minat. Then baru kita buat kursus-kursus tersebut. Kursus tu selama 6 bulan. Dia masuk fresh. Lepas itu dalam kursus 6 bulan tu kita akan ada pendigitalan. Kita macam nak jual melalui online, semua kita ajak semua. Beliau berkata demikian pada program Jelajah Ramadan RTM Pulau Pinang di Masjid Daerah Barat Daya petang tadi. Menurut beliau, sejak 2019, kira-kira 2,000 orang telah menyertai program tersebut dengan 41% daripada mereka telah berjaya memulakan perniagaan secara formal. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah berkenan menyerahkan sumbangan tunai Hari Raya kepada 45 orang anak yatim di Pertubuhan Kebajikan Ukhuwah Anak Yatim Daerah Sabak Bernam, Selangor.
Tengku Amir Shah juga berkenan menyampaikan watikah lantikan kepada 10 orang ketua sahabat prihatin Yayasan Islam Darul Ihsan YIDE Kispai dari daerah Sabak Bernam dan Kuala Selangor. Mereka berperanan membantu dan menyokong YIDE untuk mengenal pasti anak-anak yatim baharu untuk disantuni di daerah masing-masing. Turut berlangsung pada majlis ini ialah penyerahan cek bernilai RM100,000 sebagai bantuan kos membaik pulih rumah anak yatim ini. Bantuan diserahkan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Korporat Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS kepada Yang di-Pertua Pertubuhan Kebajikan Ukhuwah Anak Yatim daerah Sabak Bernam. Menjelang aksi kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027-22 Mac ini, skuad Harimau Melaya menerima tamparan hebat apabila ketua pasukan Matthew Davies dan Junior Estal terpaksa disisihkan akibat kecederaan. Keputusan itu dibuat selepas Johor Darul Takzim JDT menerusi satu surat rasmi kepada FAM memaklumkan bahawa kedua-dua pemain pertahanan itu telah mengalami kecederaan selepas perlawanan latihan pada Khamis lepas. Dengan itu, Kim Panggon hanya membawa seramai 24 pemain bagi menggalas cabaran Malaysia menentang Oman di Kompleks Sukan Sultan Qaboos pada 22 Mac ini. Skuad Harimau Melaya berlepaskan musket dari KLIA pagi tadi. Dalam pada itu, pertahanan muda Selangor FC Harith Haikal tidak mahu mensia-siakan peluang selepas namanya disenaraikan dalam senarai terakhir skuad kendalian Kim Panggon. Jelas Harith lagi pengalaman bersama pasukan senior akan membantunya bagi menghadapi saingan Piala Asia bawah 23 tahun April depan. Saya rasa di mana-mana nasib kita sebagai manusia perlukan juga nasib tu, but bukan sekadar nasib lah. Saya rasa itu pun salah satu rezeki saya. Saya berusaha, saya rasa dah 5 tahun saya dengan Selangor dan ini first official call-up saya untuk dapat di finalist team. Saya sangat bersyukur, saya bangga. Ini salah satu preparation saya untuk saya mengharungi Asia Cup bawah 3 di Qatar nanti juga. Untuk macam Ajmal dan Noah, Azam, saya rasa good experience lah untuk kami belajar dengan player-player senior di sini. Jago pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi memulakan musim baru dengan bergaya selepas merangkul 1 emas dan 1 gangsa di Atlanta, Georgia bersyarikat awal pagi tadi. Pada kejohanan Yellow Jacket Invitational di Georgia Tech, pemegang rekod kebangsaan itu yang mewakili Universiti Auburn, Alabama menduduki tempat ketiga dalam acara 100 meter lelaki selepas mencatatkan masa 10.38 saat. Pemenang pingat gangsa 100 meter lelaki Sukan Asia Hangzhou 2022 itu kemudian membantu kuartet 4x100 meter lelaki Universiti Auburn memenangi emas dengan catatan masa memberangsangkan 38.74 saat. Kejohanan itu merupakan pertandingan di luar Dewan Pertama disertai Muhammad Azim tahun ini selepas beraksi dalam beberapa kejohanan dalam Dewan di Amerika Syarikat sejak Januari lepas. Muhammad Azim perlu melakukan catatan 10 saat atau menempatkan diri dalam 48 pelari terbaik dalam ranking dunia bagi merealisasikan impiannya meraih debut di Sukan Olimpik Paris bermula Julai ini. Baik, sekian berita tengah malam dari Sungai Kesegara Palestin. Pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.